Dulu kalau nak cari kelab malam tak sesat, saya mesti sesat. Bahaya. Maaf, selamat juga. Selamat kita kecil sikit. Kalau awal kita kecil banyak, di sini sudah kecil. Pasal ilmu atau nak bawa lah ni. Guru kata kurangkan makan, kurangkan tidur, kurangkan cakap. Nak kurang cakap, mana orang panggil suruh cakap? Kurang makan boleh, kurang tidur boleh, kurang cakap tak boleh nak buat. Jadi kita cakap kena pendek, benda macam-macam sudah. Bulan ni tak ada cakap banyak-banyak, kena kena tangkap, tak boleh tak ada. Yang main. Mana 4 bulan yang orang boleh tangkap juga lah ni. Kita kalau duduk buat salah ke, buat salah minum air, semua orang tak tangkap. Naik motor pergi surau banyak bulan ada ribat pun tak dapat tangkap. Naik motor pergi surau hari-hari, tapi banyak bulan ni ada ribat. Tak ada siapa dia tangkap. Orang naik sembahyang jemaah, dia bagi depan sekali. Kereta dia parking melatan dengan jalan, tak ada orang tangkap juga. Padahal perbuatan adalah ibadat semua dia sia-sia. Banyak orang hari ini semua pergi sembahyang jemaah, puasa, zakat, haji, semua sia-sia. Pasal akidah tu. Jadi kita kecek pasal akidah. Boleh pun kecek pasal akidah. Pasal pulang balik, pasal akidah pun. Kalau tidak pun tak balik. Berarti dah jadi macam biasa. Kalau akidah betul, dulu buat ke, jadi tak ada rasa bersalah. Pasal bila tahu apa itu akidah, tapi tak buat maka tahu salah. Tapi pasal tak tahu akidah maka buat. Pasal kita tak tahu akidah lagu mana akidah. Enggak pun dia akidah. Orang belajar kena kuatkan akidah, kena perkukuhkan akidah. Akidah kena tetap. Tapi bila tanya orang tanya, enggak boleh akidah. Saya tak tahu. Nanti kalau mau kita tanya budak-budak pula, apa dia akidah? Budak-budak kata pergaulan. Kata enggak boleh akidah. Budak-budak kata cikgu ajar tetapi tidak faham. Banyak budak-budak umur 20-an lagi ni. Bermakna kalau saya ini berjalan di atas petapah ni satu Malaysia di mana ada parti PAS, situ saya adalah. Orang panggil ceramah ke, daripada orang panggil ceramah ke tu, ceramah. Orang panggil masa ni masuk surau masuk masjid, kita kata tazkirah ke boleh, ada orang panggil kuliah pun boleh, ada orang panggil dia, kita tu kadang-kadang sebut macam kita sebut kuliah, kita sebut tazkirah. Tazkirah siapa duduk cakap tazkirah, enggak boleh tazkirah. Tazkirah tu duduk-duduk cakap-cakap. Tazkirah. Tazkirah ni peringatan. Peringatan ni kita cakap macam apa? Cakap benda yang dah tahu, tapi peringat balik. Itu tazkirah. Fazakir innama anta muzakir. Berilah peringatan wahai Muhammad kerana engkau hanya pemberi peringatan. Itu tazkirah. Nabi tu dia peringatkan pasal apa? Nabi beri tazkirah pasal agama ada tu. Agama bagi daripada Nabi Ibrahim dah. Agama betul dah daripada Rasul-Rasul dulu. Siapa satu pekat lupa, tentu dengan satu Nabi peringat balik pada Allah. Ini antara surat saya masuk ni kan kata tazkirah. Peringat pun kata tak mungkin juga saya lebih ingat daripada tuan-tuan sebab saya baru. Tuan-tuan lama tak lupa. Jadi kalau kuliah pun enggak boleh kuliah. Kuliah ni dia kena duduk dalam satu ruang tertutup, kena ada jumlah tertentu. Kuliah ni dia tak boleh ramai-ramai. Kuliah ni mana semua orang kena duduk menghadap guru, ada buku, ada kalam, ada kitab, ada pakai putih, ada alat penulis, ada alat pemadai. Itu kuliah. Duduk atas satu benda, atas satu tajuk tu guru lukis, gambar kau, buano kau, gini, patu pandai, patu tulis balik. Itu kuliah. Kalau dengan Ambon panggil ke boleh kuliah pun tak ada, tazkirah pun tak ada. Kita panggil fikrah. Fikrah ni maksudnya pemikiran Buah Luqman. Enggak boleh Buah Luqman fikir, Buah Luqman lain banyak pada agama. Agama ada ilmu dah, dengar dan fikir, boleh betul ke tidak, boleh pakai ke tidak, comel ke tidak. Maknanya dia jadi polemik orang panggil. Polemik ni apa? Perbahasan. Perbahasan ni tidak semestinya kita berdua. Dalam diri kita juga timbul perbahasan.
Bila kita baca satu peristiwa, ada timbul satu perbahasan. Macam kita belajar sifat nafsiyah, Allah wujud, kita belajar. Masa kecil kita faham Allah wujud di atas bahasa. Allah wujud. Wujud dari segi bahasa maksud ada. Ada ni maksud tengok ada. Kalau tengok tak ada. Itu yang sahih. Tapi bila belajar sifat nafsiyah Allah wujud, nanti akan timbul perbahasan. Perbahasan dalam diri. Perbahasan ni antara roh dengan minda. Dia berbahas. Mana Allah wujud? Macam mana Allah wujud? Jangan tak apa. Dan untuk memahami kewujudan Allah tu, dia untuk memahami kewujudan Allah tu, dia ada usia. Sebab tu orang beranak umur sehari, orang mati umur 60. Dia ada usia. Orang beranak umur sehari, dia kena ikut fitrah makan, minum, orang akak dulu, orang letak, orang kecing tukar, muayah dia tukar, dia sendiri tak boleh tukar. Dia teriak makan, minum susu, teriak minum susu, itu yang dua. Siapa satu mereka umur 7 tahun, maka Nabi kata kena suruh anak kita sembahyang. Anak kita tu sembahyang. Lepas dia sembahyang, dia main. Awak maya pula ni masuk dah sahur. Maya pula. Lepas dia main pula, main. Awak maya pula ni masuk dah asar. Maya pula, dia tak tahu waktu-waktu. Dia suruh. Siapa umur 10 tu patutnya galaknya faham lah. Tak maya juga, baru kita pukul. Masa dia kata faham lah, waktu ni subuh, waktu ni zuhur, waktu ni asar, waktu ni maghrib, waktu ni isyak, sepatutnya gitu. Dan kita kena tahu kenapa Nabi suruh. Kalau kita ajar anak kita ajar dengan tahu. Kalau kita ajar tak tahu, maka anak kita juga mengikut dengan tak tahu. Bila anak kita mengikut dengan tak tahu, Allah kata la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Jangan kau mengikut satu perkara yang kau tidak ada ilmu dalamnya. Pasal apa? Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula. Sungguhnya pendengaran, pemandangan, hati-hati setiap sesuatu akan dipertanggungjawabkan. Begitu juga dengan kefahaman mengasuh sembahyang tadi. Dia pun sembahyang. Kenapa aku kena sembahyang? Kenapa aku kena angkat takbiratul ihram? Kenapa aku kena rokok? Kenapa Fatihah jadi wajib? Kenapa tahiyat wajib? Jadi dia kena cari itu. Dia bukan ikut saja, dia ada sebab. Kenapa bila takbiratul ihram tak angkat dua lagu ni? Pasal apa? Tak boleh ke Allahu Akbar di sini lalu? Takkan nak kena angkat. Pasal apa? Nabi kata, mula-mula sekali senang, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kau sembahyang bagaimana kau melihat aku sembahyang. Tapi lah pada masa itu usia berkembang. Nabi kata pada masa itu sembahyang itu maknanya orang yang masuk Islam pada masa itu bukan budak-budak. Jadi untuk mudah kita ikut dulu. Tapi dalam perjalanan itu berulang-ulang sembahyang itu kita buat. Kita ni belajar beranak daripada kecil sejak umur 7 tahun. Orang baru masuk Islam, baru masuk umur 40, dia start sembahyang umur 40. Ambo pun dulu Islam tak beranak dengan Islam kecil. Lepas tu tumbik pada Islam. Tak mayang 2007 baru masuk balik, baru belajar balik dengan tahu, dengan ilmu. Hak dulu antara tu hak buat dulu tinggal siapa tidak diperberatkan dalam masyarakat. Jadi hari ini bila pergi belajar, bila kita beri pada anak kita, beri dengan faham dah lah. Kenapa? Kena angkat takbiratul ihram. Kerana takbiratul ihram itu lambang kita surrender. Orang angkat tangan peran. Angkat tangan ni, angkat tangan. Pasal apa angkat tangan? Mengalah. Jadi bila kata Allah Maha Besar, mengalah pada Allah yang Maha Besar. Nanti ada sebab-sebab dia semua. Perbuatan-perbuatan. Dia kena belajar, kena cari guru-guru mengajar. Buka balik mengajar tu musalli, buka balik, kita belajar, kita faham. Barulah kita tahu bahawa rupanya aku selama ini bersalah. Barulah kita tahu bahawa selama ini aku melafazkan la ilaha asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi tiada Tuhan melainkan Allah. Kenal Allah kan? Tak kenal. Ada rasa Allah? Tak rasa. Maknanya bohong, saksi bohong. Kalau masuk mahkamah saksi bohong, kena pula bak lain pula. Masuk dalam mahkamah. Ni kes bunuh orang, mu tengok ke tak? Oh, saya tengok gini. Mari orang lain kata, jadi masa tu dia ada telefon. Perbuatan tu berlaku di batu kaki. Macam mana dia kata dia nampak? Dia bohong. Tak boleh jadi saksi kalau bohong. Jadi saksi kalau bohong, nampak lain pula dalam mahkamah. Jadi kalau depan Tuhan tak kena serupa lah. Tapi hukumannya lebih berat kerana berbohong dalam bersaksi kepada Allah. Jadi kita sembahyang itu dengan tujuan untuk mencari kesaksian kepada Allah. Bila jawapan bahawa kita betul-betul bersaksi kepada Allah itu keluar, yang itu dia panggil husnul khatimah. Hari kita mati. Hari kita mati, bolehkah kita menyebut la ilaha illallah? Dia bukan masalah orang ajar atau tak ajar. Orang ajar tu
Rukun fi'li dia. Orang jangan ada. Masa benda tu ada akhlak. Bila orang lain tengok bahawa itu yang perlu diperingatkan pada zaman kematian. La ilaha illallah. Jadi kita sendiri tu, macam mana kita boleh garanti, kita boleh menyebut la ilaha illallah pada hari mati, sedangkan kita semayang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkau disembah, hanya engkau minta tolong, tapi kita bukan sembah Allah, semua duit. Duit dulu nombor satu. Kalau orang nak duit 100, orang bayar jauh. Nak ambil duit dulu kan nak bayar jauh, kerja juga tak. Orang beri 100 hari ni anak sekolah ni, orang bayar jauh nak gimana? Nak jauh dulu kan, 100 dulu. Nak mungkin apa, habis duit tak main gitu. Kan, dia main-main. Susah juga hidup atas dunia. Itu bab kurang. Tapi bab betul ada orang yang ada hidup. Dia duduk kerja jauh. Dia tu pukul 5 pagi kerja. Pukul 5 pagi keluar dah, tak motor. Kerja. Sampai tak kerja kat 7.30, 8. Tak kerja. Tak main subuh. Tak bila tak pergi masjid pukul 5. Dia tu kerja dah. Dan sepanjang perjalanan tu tak main. Dah nak hambat masuk ni supaya dia pun ngejam. Ini ada cerita betul. Kalau saya beritahu dia jadi saya cerita pula. Lama ada 10 tahun lah betul. 10 tahun. Tak payah subuh. Kenapa tak payah subuh? Lambat. Padahal ada fiqh itu beri ke sembahyang tak kenderaan atau kalau ikut keadaan. Tapi kita tak belajar. Maya tahu tu ada. Maya tak kereta, maya tak tunggai, maya tak apa ada lah ke. Tanya saya boleh tanya Ustaz Azhar tu, Tok Guru apa tu. Kamu belajar dengan dia bak semaya tahu tu, bak belajar dengan kerja. Benda ada lah kalau kita. Kalau kita tak belajar, jadi tinggal. Bila tak ilmu, maka tak maya. Bila tak maya, tak kenal Tuhan. Lepas tu, sekali-sekali sembahyang baca asyhadu an la ilaha illallah. Pelawak ada. Bila pelawak pun semua masyarakat. Punah masyarakat bila baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus. Jalan lurus, jalan ke mana? Ada lah itu baru minta saja. Kena tahu kalau jalan ke mana, nak minta jalan lurus. Kalau tak tahu minta lah aku jalan lurus. Kajian aku bagi highway straight, batu kaki kalau begitu. Tak ada kona-kona straight. Dia tidak straight saja, dia bubut rumah belum tengah bayar kalau situ 2 hari. Kajian ini nego saja, mana ada puluh ribu dulu, beasiswa tak boleh nego lah. Mana ada ini tak ada beasiswa pinjam ini dulu kita sekolah beasiswa 4 aja 3 bulan. Puri tak bayar apa, ini cuba pinjam lagi sambung gaji. Boleh. Dia ngamuk bila lepas belajar, boleh kerja, boleh bayar. Boleh bayar lalu. Tak boleh bayar lah maksud nak pinjam. Tu ingat boleh bayar. Ayah tu kata pada anak dia, ayah tak apa lepas. Apa punya lain dulu? Boleh tu. Apa tu punya lain? Dia katakan dia boleh pinjam, dia tak apa lepas. Boleh gaji kalau tu universiti ni gaji start 1,800. Kalau bagi setara 400 boleh bayar. Ya. Pak boleh kerja, tak gaji, boleh gaji 1,800. 1,800 tu tak bayar 400 bulan. Kalau pada nak bayar 400 bulan, anak ni pula bagi rasa nak nikah lah. Nak nikah. Nak nikah saja. Lepas tu tanggung anak orang. Nikah bini kata, pakai dia sewa, beli rumah nak bayar muka pula. Nak bayar bulan pula. Apa dia kata, takkan naik motor yang malu naik kereta pula. Bayar pula bulan. Lama-lama 1,800 jadi apa? Betul ayah pula dulu kata boleh bayar 400 bulan aja. Dia kaya sikit bulan-bulan. Lama-lama 1,800 apa? Tak boleh bayar. Tak boleh bayar tu besok kabar ni lah nama-nama pelajar pinjam duit PTPN tak bayar-bayar. Orang kita malu ngamuk gini ngamuk. Nangis sangat tak apa. Bapak tenang. Saya sebagai wakil rakyat, saya akan membantu masalah ini. Saya akan berunding. Dia berunding gini. Okey bayarlah. 10 biar sebulan. Setuju. Tapi jangan lupa lah pakai hamba ni. Gitu pula jadi dia. Penuh habis masyarakat buat kerja. Innamal a'malu binniyat atau fahmana. Ini dia perjalanan dia isi oleh Yahudi ni tahu lah cara dia orang Islam dia nak gapo dia tahu dah. Orang Islam dia nak betul akidah. Bila Nabi kata 9/10 daripada sumber rezeki itu datang daripada perniagaan. Sampai satu peringkat Sayyidina Umar kata kalau 9/10 sumber rezeki ini membuatkan aku lupa pada Allah, aku tinggal ke 9/10. Sayyidina Umar kata pula. Maknanya orang tu ikut boleh saja sebab tu orang kalau ikut sunnah kan dia kapan. Keadilan tak ada. Adil antara bini tak ada. Adil dengan diri sendiri pun tak ada. Kadang-kadang dia tak adil dengan diri sendiri.
Dia pergi cari duit banyak-banyak, dia tak adil pada diri dia bila dia tak sembahyang subuh. Tak sembahyang subuh. Apa tahu. Jadi mana? Kamu naik motor kerja. No, mandi kerja. Kerja 5 hari seminggu. Hari Sabtu Ahad cuti. Dia berkodok. Bukan kodok banyak. Kodok tidur. Abang Maspak. Dia kodok tidur. Bukan kodok banyak. Maknanya bangun hari itu pukul 10 hari tak kerja. Kodok tidur. Abang pukul 5 selama kena. Maka dalam tauhid dia berlaku satu perkara dia panggil riddah perbuatan yang menyebabkan kita murtad kerana dengan mendahulukan benda-benda lain dalam urusan perbuatan kita tidak mendahulukan Allah. Jadi manusia rasa tidak rasa. Siapa ada rasa besar? Tak rasa satu ringan. Masyarakat duduk jangan bimbang. Masyarakat kita mati ke mana Melayu mati mesti ada orang yang maya-maya. Tak ramai sikit ada. Tak ramai orang tak kubur, tak ramai maya-maya ada sikit. Apa yang mereka buat? Tapi masyarakat kita tak tengok betul jadi Islam. Kalau cerita dengan cerita bakal dengan Ustaz Azhar kata tahu lah Ustaz, mayat tu kadang-kadang tak mayat kan. Tahu lah Ustaz, dia makan kami Ustaz Azhar kata tu. Kalau sebut kata Ustaz Khir dia malu pula. Ustaz Azhar mengajar kita. Itulah bendanya masa kita hidup ni dengan kebiasaan. Tak berani nak melanggar kebiasaan pasal kita ingat dosa. Kadang-kadang dengan ilmu yang kita pegang, semua dengan ilmu yang tidak bertambah, kebiasaan sekian lama jadi kita bawa tu rupanya bid'ah. Tapi tak berani nak langgar. Bid'ah. Ada perkara-perkara hari ni kalau nikah juga mesti nak bersanding. Bid'ah. Buat. Itulah tentu budaya budaya Hindu. Lah ni main cap tangan pula lah ni. Dia tengok sahabat nikah, dia cap tangan lukis, ambil 7 jam lukis. Nak lukis belik 7 jam. Lekat tu. Duduk senyap keras, budaya robot nak gitu. Nak boleh jadi Ultraman berapa hari pula. Masa nak perlu comel nikah. Tapi khutbah nikah, pemahaman khutbah nikah, mung ni boleh nikah tu ada tahu kau bertanggungjawab dari suami pada isteri ke apa tidak diajar. Masyarakat besar betul lah. Kalau ni boleh menikah, boleh anak boleh nikah lagu tu juga. Kalau lama Yahudi kata tak ada nikah kapul ni orang semua sibuk kerja, siapa dia nak belah lembu, siapa dia nak potong bawang, nikah di hotel. Nikah di hotel jadi mana? Berapa? Oh, satu kepala 60,000 lah. Hotel jangan main-main. Tak ada lah nikah seekor lembu gitu gini habis 10,000 tak ada tau. Waktu kami tak nak hantaran anak saya ni jangan daripada kecil anak manja, comel, kulit putih, bersih 25,000 hantar kan. Kalau 25, biasa tuan-tuan dengan 100,000, biasa kan ada 100,000 sejuta Allah. Macam mana kalau dia kaya. Kita kadang-kadang kapal lambul nak nikah tu berapa, 5,000 mahal minta kurang sikit. Boleh minta kurang, boleh belikan. Dia pun pacar pacar tu 5,000, abang tak ada 5,000, tapi kita ni nak nikah pacar pula 4,000 apa, 4,000 tak main kurang 1,000, 3,000 kita pula. Tapi minatiri, apa minatiri 2 kali bini 2 kali minatiri. Gitu gini kata 3,500, aku 3,500 pakcik, mula-mula panggil pakcik sebelum panggil abang tu. Sebelum nikah pakcik tak main 3,500, payah nak bawa 3,000. Dan main tekan dia tu. Mujur tak buat style beli kedai. Berapa 3,500 tak pernah tak jadi.